Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Bajet 2025. Apakah respon awal, respon penuh dari pembangkang? Sebab ramai anak papa yang duk tanya tentang mana pembangkang. Tak ada apa yang nak dibantah ke apa-apa ke sebab tengok asyik Papa Berry je yang memekak. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu pembentangan bajet telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat lepas. Dan macam biasalah bila bajet itu dibentangkan, bila kami dah baca intibati bajet tersebut, banyaklah perkara-perkara yang kami rasa berhak untuk dipertikaikan. Tetapi macam biasalah anak-anak papa, bila kami pertikaikan tentang perkara itu, mereka akan memainkan, pembangkang pun diam, Papa Berry pula yang memekak. Pembangkang pun tak bunyi apa, Wabi Viral pula yang lebih-lebih dan sebagainya. Konon-konon macam kami ini lebih sudu dari kuah lah. Padahal mungkin tak tahulah berapa juta kali kami beritahu yang kami ini tidak mewakili pembangkang Perikatan Nasional. Kami ini adalah pengulas politik yang bebas daripada pengaruh mereka. Jadi kalau kami ulas pun tak ada kena-mengena mereka sebenarnya. Tetapi anak-anak papa ni macam biasalah. Mereka akan sentiasa cuba untuk undermine apa yang kami buat dengan mempertikaikan korang lebih-lebih lah, kecoh lebih, pembangkang pun tak kata apa sebagainya kan. Di sini saya paparkan kenyataan awal dari Dr. Rodhi Jidin yang juga merupakan MP Putrajaya berhubung dengan pembentangan bajet pada kali ini dan apa sebenarnya pandangan pembangkang terhadap bajet pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jemput tonton. Tadi kita semua mendengar ucapan belanjawan 2025 yang telah dibentangkan. Dan seperti mana kita tahu, setiap kali pembentangan belanjawan ramai yang tertunggu-tunggu. Dalam konteks rakyat di luar sana, penganalisa ekonomi, penganalisa pasaran, pelabur ingin melihat apakah kerangka ekonomi Malaysia untuk tempoh jangka masa pendek 2025 dan ke mana kerajaan hendak bawa ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Selepas kita duduk dengar ucapan selama hampir 2 jam setengah, kita lihat bahawa tidak ada satu kerangka yang jelas dan strategi yang jelas berkaitan dengan ekonomi Malaysia bagi tahun 2025. Ada disebut sedikit data-data ekonomi, tapi bagaimanakah negara hendak dipacu dan apakah kerangka besar dalam konteks struktur ataupun strategi ekonomi yang hendak dilaksanakan pada tahun 2025. Apa yang lebih menyukarkan bagi pelbagai pihak di luar sana, khususnya pelabur dan juga penganalisa pasaran, adalah perincian tentang beberapa perkara penting yang disebut di dalam belanjawan tadi yang tidak ada maklumat lanjut mengenainya. Saya bagi contoh, SST. Dikatakan SST akan meningkat, akan ditingkatkan bagi skop-skop tertentu, akan diperluaskan skopnya, tapi di mana perinciannya? Jadi kalau kita sediakan bajet tanpa perincian, berapa sebenarnya hasil yang akan dikutip oleh kerajaan daripada perluasan skop SST ini? Berapa persen yang akan dinaikkan SST? Bidang mana yang akan dikenakan SST? Jadi perincian ini tidak ada. Jadi sektor di luar sana akan tertanya-tanya ke mana sebenarnya kerajaan hendak bawa ekonomi Malaysia ini dalam konteks percukaian, khususnya SST. Perkara ini berlaku dalam bajet 2024 yang lalu. Kami telah bangkitkan berkaitan ralat dalam buku bajet, khususnya berkaitan dengan hasil kerajaan daripada SST ini. Jadi sebab itu, di luar sana, mereka memerlukan kepastian. Kita tidak boleh letakkan pemain pasaran dan pelabur ini dalam keadaan tidak tentu. Mereka perlu menyediakan belanjawan mereka juga untuk tahun 2025. Banyak mana naik SST. Kita tidak mahu seperti mana tahun 2024 ini apabila SST untuk sektor logistik sebagai contoh, daripada kosong diperluaskan pada sektor logistik naik hingga 6%, maka kesan bertingkat dalam sektor logistik ini cukup besar. Dan kesannya masih ada sehingga ke hari ini. Jadi sebab itu adalah amat penting. Kerajaan perlu beri perincian, jelaskan apakah sebenarnya kenaikan SST ini dan skop perluasannya ke mana. Jadi sekurang-kurangnya di luar sana, bukan saja rakyat umum tetapi mereka yang terlibat dalam bidang industri mengetahuinya dengan lebih lanjut. Yang kedua sebagai contoh adalah berkaitan dengan subsidi bersasar bagi petrol. Disebut bahawa akan dilaksanakan subsidi bersasar bagi petrol, tapi tidak dinyatakan apa sebenarnya nak dilaksanakan. Jadi kalau dalam konteks ini, tadi SST hasil ini tak jelas. Berapa persen skopnya, berapa persen kadarnya, skopnya diperluaskan ke bidang mana, sektor mana dan berapa sebenarnya hasil pada kerajaan. Perkara ini sepatutnya dah dimasukkan dalam belanjawan kerana itulah kiraan hasil kerajaan. Begitu juga dengan subsidi. Kenapa tidak dijelaskan berapakah
penjimatan sebenarnya. Disebut tadi nanti ada jimat orang asing, T20, T15 dan sebagainya. Tetapi apakah sebenarnya penjimatan kepada kerajaan? Kerana sepatutnya perkara ini dah masuk dalam buku bajet dalam konteks penjimatan subsidi. Jadi kerajaan tak boleh sebut secara umum begitu sahaja. Ini merupakan belanjawan. Ramai yang menunggu-nunggu kerajaan memberi satu belanjawan yang jelas dalam kerangka yang dapat difahami dan dapat dianalisa oleh semua pihak dengan lebih mendalam. Itu sebahagian saja ya. Jadi saya tak nak komen lanjut berkaitan dengan perkara-perkara yang lebih mendalam kerana saya perlu masa untuk memperincikan perkara-perkara dalam buku bajet ini. Jelas kasi itu tuan-tuan dan puan sekalian, pembangkang memang dia tidak akan pertikaikan secara all out kerana mereka masih lagi menunggukan perincian. Tetapi of course lah, pembangkang memang kena buat macam tu. Mereka tak boleh bantah bodoh, tak boleh bantah kosong dan sebagainya. Mereka perlukan perincian. Tetapi kalau orang macam saya, macam Webber dan sebagainya, kami berhak untuk bantah secara, orang kata apa, harfiah tentang apa yang telah dibentangkan dan sebagainya. Dan benda itu tak bersalahan pun. Sebab anda kata kalau benda dibentangkan itu tak bercomel dan sebagainya, kita berhak untuk menyuarakan keraguan. Dan apa yang disebutkan oleh Dr. Radhi itu memang tepat, memang betul dan saya rasa wajar untuk kita berikan perhatian. Jadi saya harapkan dalam tempoh-tempoh mendatang ini, bila bajet ini dibahaskan dan sebagainya, saya mengharapkan agar pembangkang ambil bahagian dengan lebih banyak dalam perbahasan bajet ini supaya mereka taklah macam diam je sebagainya kan. Dan kita harapkan agar MP-MP pembangkang banyakkan post video-video mereka berhujah berkenaan bajet ini dalam TikTok ataupun social media masing-masing. Senang rakyat nak rujuk. Dan insyaAllah kalau mereka postkan benda itu, saya juga akan tolong panjangkan suara mereka, right? Tapi until then, saya harap sangat pembangkang betul-betul aktif kali ini. Kerana apa? Kerana kita tak nak kerajaan terus beranggapan bahawa kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka. Kita bukan macam tu tau Seni Hamzan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.